Assalamualaikum murid-murid semua. Murid-murid apa khabar? Alhamdulillah. Ustazah harap semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Baiklah, untuk pembelajaran pada hari ini, kita masih lagi belajar di bawah tajuk yang sama dengan tajuk yang kita dah belajar sebelum ni. Siapa ingat apa dia tajuk yang kita dah belajar sebelum ni? Ya, pandai Haski. Haski kata tajuk yang kita dah belajar sebelum ni ialah tajuk ikhfa hakiki. Jadi, untuk hari ini kita masih lagi belajar di bawah tajuk yang sama, iaitu ikhfa hakiki. Untuk pembelajaran pada hari ini, kamu semua akan berjaya sekiranya dapat membaca dan mengenal pasti hukum ikhfa hakiki yang terdapat dalam kalimah dan juga potongan ayat Al-Quran. Ustazah ulang sekali lagi, kamu semua akan berjaya sekiranya dapat membaca dan mengenal pasti hukum ikhfa hakiki yang terdapat dalam kalimah dan juga potongan ayat Al-Quran. Sebelum Ustazah meneruskan dengan lebih mendalam mengenai topik pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya kita dah belajar mengenai pengertian ikhfa hakiki, huruf-huruf ikhfa hakiki. Jadi Ustazah nak tanya, huruf ikhfa hakiki ada berapa? Ya, pandai. Pandai Nadira. Nadira kata huruf ikhfa hakiki ada 15. Masih ingat tak apa formula yang Ustazah bagi untuk ingat huruf ikhfa hakiki? Dah lupa dah? Okey, Ustazah ingatkan sekali lagi. Formulanya adalah satu jaza, sadaqa, fafiq, daqta, zin, syazin. Sekali lagi. Satu jaza, sadaqa, fafiq, daqta, zin, syazin. Itu adalah 15 huruf ikhfa hakiki. Macam mana pula cara bacaan hukum ikhfa hakiki ini? Cara bacaannya adalah nun sakinah. Nun sakinah, masih ingat nun sakinah? Nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa hakiki. Cara bacaannya adalah wajib diikhfakan dengan kadar dengung 2 harakat. Dan cara bacaannya juga adalah kita idghamkan nun sakinah dan juga tanwin dengan huruf yang berbaris dengan sebelumnya. Apalah yang Ustazah bebel panjang-panjang ni, tak faham lah. Itu adalah sekadar teori. Sekarang kita tengok secara praktikalnya macam mana kita nak baca hukum ikhfa hakiki ini. Dengar dulu Ustazah baca. Munziruna, munziruna. Itu adalah bacaan ikhfa hakiki. Dalam kalimah ini ada hukum ikhfa hakiki. Siapa tahu dekat mana hukum ikhfa hakiki dekat sini? Ya, pandai Firas. Okey, dekat sini. Ini adalah hukum ikhfa hakiki, iaitu nun sakinah. Ini adalah nun sakinah, ni tanda sakinah bertemu dengan huruf za yang berbaris bawah. Ini baris bawah. Jadi, ingat tak tadi Ustazah sebut cara bacaannya adalah diikhfakan. Diikhfakan. Apa maksud diikhfakan ni? Ikhfa ini adalah menyembunyikan. Apa yang kita nak sembunyikan ni? Kita di sini kita nak menyembunyikan sebutan nun sakinah ataupun
Kalau dalam ayat itu ada tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki, jadi kita nak sembunyikan bunyi tanwin itu. Okey, di sini kita nak sembunyikan bunyi nun sakinah itu. Kemudian kita idghamkan nun sakinah ataupun tanwin dengan huruf yang berbaris, selepasnya. Idgham ini membawa maksud kita masukkan. Okay. Munziruna. Okay, kalau dengar dekat nun di sini, okay, kita ikhfa, kita sembunyikan bunyi nun itu. Patutnya bunyi munziru, maksudnya jelas lah bunyi nun di situ. Tapi disebabkan dekat sini berlakunya hukum ikhfa hakiki, nun di situ kita sembunyikan dia. Kita sembunyikan dia dan kita masukkan ke dalam huruf selepasnya. Munziruna. Okey, nun sakinah itu kita masukkan ke dalam huruf selepasnya, huruf berbaris selepasnya. Munziruna. Itu adalah cara bacaan hukum ikhfa hakiki. Baiklah. Okey, sekarang ini baiklah, kita nak buat satu aktiviti. Okay, sebelum tu dengar dulu penjelasan Ustazah. Okay, nama permainan kita adalah Pick the Stick. Pick the Stick. Okay, dalam kotak ini ada stick. Ada batang aiskrim. Jadi, okay, cara permainannya adalah, okay, untuk permulaan Ustazah akan pick, ambil mana-mana daripada stick aiskrim ini. Kemudian dekat stick aiskrim ini ada nombor. Ada nombor 4, ada nombor 5. Okay, kemudian dekat depan sini, okay, ada nombor juga. Dekat serketah warna ni ada nombor. Jadi, okay, Ustazah akan pilih dulu satu. Okay, katakan Ustazah dapat nombor 1. Jadi, okay, nanti kamu buka kertas berwarna ni, kemudian kamu baca dan kenal pasti hukum ikhfa hakiki yang ada dalam kalimah dan juga potongan ayat tersebut. Okey, untuk permulaan Ustazah dulu yang akan kita tengok nombor berapa. Okey, semua fokus, okey. Nanti Ustazah nak suruh dia yang jawab. Okey, Ustazah dapat nombor Ustazah dapat nombor 1. Okey, nombor 1. Okey, sekarang ni Ustazah nak minta Adam Zuhairi. Okey, Adam Zuhairi. Okey, Ustazah dapat nombor 1. Boleh tak tolong Ustazah baca ayat ni? Tolong Adam. Tolong Ustazah baca ayat ni, boleh? Pandai. Wayansuraka. Dalam ayat ni, okey Adam. Okey, dalam ayat ni, okey, dekat mana ada hukum ikhfa hakiki? Pandai Adam. Adam kata, okey, dekat sini berlakunya hukum ikhfa hakiki. Dekat sini. Okey, apa tanda-tanda yang menunjukkan adanya hukum ikhfa hakiki dekat situ? Iaitu nun sakinah. Ni nun sakinah. Ni tanda sakinah, ni nun. Nun sakinah bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf tadi, iaitu huruf sad. Huruf sad. Jadi berlakunya hukum ikhfa hakiki. Jadi cara bacaannya juga sama, iaitu kita sembunyikan, ikhfakan huruf nun di sini dan kita idghamkan, kita masukkan huruf nun itu ke dalam, kita masukkan sebutan bunyi nun itu ke dalam huruf sad. Wayansuraka. Itu adalah cara bacaan hukum ikhfa hakiki.
Baiklah, okey Adam. Okey Adam Zairi. Okey. Adam pick the stick. Okey, ambil salah satu. Okey, salah satu. Okey. Okey. Okey, kemudian Adam nak minta siapa yang jawab? Okey, Adam nak minta Alisa. Okey, Alisa Azamri. Okey, sekarang ni Adam ambil satu stick. Okey, Adam ambil nombor 6. Jadi, mana soalan nombor 6 ni? Okey. Ini adalah soalan nombor 6. Okey, nombor 6. Okey, usaha sebenarnya tertukar tadi. Sepatutnya ni nombor 1. Ini soalan nombor 1 sepatutnya. Betul kan? Ini soalan nombor 6. Tapi tak apa, sama je. Okey. Okey. Siapa? Okey, Alisa. Alisa. Okey, cuba Alisa baca. Wa man qatala ahsanti. Pandai. Okey, Alisa, dalam ayat ni ada hukum infak hakiki. Dekat mana hukum infak hakiki tu? Iaitu dekat sini. Di sini berlakunya hukum infak hakiki. Ada nun tanwin. Nun sakinah. Maka Ustazah ada nun sakinah bertemu dengan salah satu dari huruf infak hakiki, iaitu huruf qa. Jadi cara bacaannya juga adalah sama. Kita infakkan, sembunyikan sebutan nun itu. Kita sembunyikan sebutan nun itu. Kemudian kita apa? Kita idghamkan dia ke dalam huruf berbaris selepasnya, iaitu huruf qa di sini. Okey, baiklah. Okey, Alisa. Okey, ambil satu stick. Okey, Alisa nak suruh siapa jawab? Nak suruh Nadia. Okey, kawan sebelah dia jawab. Okey, Nadia. Okey, Alisa dapat nombor 2. Okey, mana nombor 2? Ini adalah nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, Nadia. Okey, Nadia, cuba baca. Yantiquna. Okey, sekali lagi. Yantiquna. Pandai. Di dalam ayat ini juga ada hukum. Dalam kalimah ini juga ada hukum infak hakiki, iaitu di sini. Di sini berlakunya hukum infak hakiki, iaitu nun sakinah bertemu dengan salah satu dari 15 huruf infak hakiki, iaitu huruf ta. Huruf ta. Yantiquna. Cara bacaannya juga adalah sama. Yantiquna. Nun di situ kita infakkan dia. Kita sembunyikan bunyi nun di situ dan kita idghamkan dia ke dalam huruf berbaris selepasnya. Itu huruf ta di sini. Okey, Nadia. Nadia ambil satu stick. Okey, Nadia nak suruh siapa jawab? Nak suruh Aiman. Nak suruh Aiman jawab. Okey, Nadia dapat nombor 4. Nombor 4. Kita tengok dekat depan. Okey. Aiman. Aiman. Okey, Aiman tolong Ustazah Aiman. Okey, baca ayat ni. Nafaqa fi. Okey, sekali lagi. Nafaqa fi. Okey, pandai. Jadi dalam ayat ini juga ada hukum infak hakiki. Iaitu di sini. Kalau tengok dekat sebelum ni, ni nun sakinah bertemu dengan huruf infak hakiki. Nun sakinah juga. Ni pun nun sakinah. Tapi ni lain sikit. Ni ada tanda ni. Baris 2 di atas. Jadi, ini nama dia adalah tanda tanwin. Tanda tanwin, masih ingat tanda tanwin? Ni tanda. Ni nun sakinah. Tanda tanwin dia macam ni. Ni yang berbaris atas. Okey, kalau yang berbaris bawah dia macam ni. Kalau yang berbaris depan, dia macam ni. Okey, ni adalah tanda tanwin berbaris hadapan. Okey. Ni tanda tanwin baris hadapan.
Baiklah. Okey, nafaqa fi. Okey, cara bacanya juga adalah sama. Nafaqa fi. Iaitu tanwin di sini kita sembunyikan dia, kita ikhfakan dia dan kita idghamkan dia ke dalam huruf yang berbaris selepasnya. Nafaqa fi. Iaitu huruf selepasnya adalah yang berbaris selepasnya adalah huruf fa. Okey, kita masukkan bunyi tanwin itu ke dalam huruf fa. Okey, seterusnya. Okey, Aiman. Okey, pick the stick. Okey, Aiman nak suruh siapa jawab? Nak suruh? Okey, Najwa jawab. Okey, Najwa. Okey, Aiman dapat nombor 3. Okey, Najwa. Tolong Zaza Najwa. Okey, tolong baca ayat ni. Azaban dhi'fa. Okey, sekali lagi. Azaban dhi'fa. Okay, pandai. Di dalam ayat ini juga ada hukum ikhfa hakiki, iaitu di sini ba yang bertanda tanwin bertemu dengan huruf dha yang berbaris kasrah. Okey, azaban dhi'fa. Okey, iaitu tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa hakiki, iaitu huruf dha. Jadi cara bacaannya juga adalah sama. Okay, kita ikhfakan, kita sembunyikan sebutan tanwin itu dan kita masukkan tanwin itu, sebutan tanwin itu ke dalam huruf yang berbaris selepasnya, iaitu huruf dha di sini. Boleh faham? Okey, dan yang terakhir yang terakhir adalah nombor 5. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5 kita baca sama-sama. Jami'an summa. Sekali lagi, jami'an summa. Okey, ahsantum. Pandai. Okey, di sini ada hukum ikhfa hakiki, iaitu ain yang bertanda tanwin. Okey, tanda tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf ikhfa hakiki, iaitu huruf za. Okey, huruf za. Okay, cara bacanya juga adalah sama. Kita ikhfakan, kita sembunyikan bunyi tanwin di sini dan kita idghamkan, masukkannya di dalam huruf yang berbaris selepasnya. Okey, tak kisahlah huruf yang selepasnya itu berbaris sama ada fathah ataupun kasrah ataupun dhammah. Okey. Jadi ini adalah cara bacaan untuk hukum ikhfa hakiki. Jadi semuanya sudah tahu, sudah pandai untuk membaca ayat Al-Quran yang mengandungi hukum ikhfa hakiki. Jadi Ustazah harap selepas ini masing-masing boleh amalkannya ketika membaca Al-Quran. Sebab kita dah tahu cara bacaan yang betul. Jadi kita wajib baca dengan cara bacaannya yang betul. Kalau sebelum ni kita tak tahu, tapi kita baca Al-Quran, kita tak tahu cara yang betul baca hukum ikhfa hakiki ni. Okay, bila kita dah tahu ni, jadi kita wajib amalkannya ketika membaca ayat Al-Quran. Boleh? Boleh, baiklah. Jadi setakat itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran pada masa akan datang. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.